Assalamualaikum dan selamat pagi keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 28 Februari bersama saya Fidaus Al-Rashid Idris. Sejarah tercipta di tebingan Sungai Kuching malam tadi selepas 257 pemain sapek berjaya melakar rekod baru dengan jumlah pemain sapek teramai dalam satu majlis. Persembahan malam penutup Citra Warna Keluarga Malaysia itu menyaksikan pemain sapek lengkap berpakaian tradisional pelbagai kaum menghasilkan satu alunan serentak. Persembahan kira-kira 4 minit yang disusuli persembahan bunga api tersebut mendapat pengesahan rekod terbaru oleh Ketua Pegawai Operasi Malaysia Book of Records, Christopher Wong Hong Wai. Pada malam penutupan malam tadi, pemain sapek mempersembahkan keunikan instrumen tradisional Sarawak itu bukan sekadar memetik sapek di atas pentas terapung tetapi juga dipersembahkan di atas jambatan Darul Hana. Pemain sapek terkenal Jerry Kamit mengetuai konsert rentak Kami Orang. Malah peserta turut teruja dengan konsert ulung seumpamanya ini. Rasa bangga lah sebab mun beza dari dulu dengan sekarang. Dulu pemain sapek tak banyak, boleh dihitung, dan sekarang pemain sapek makin ramai. Kami orang berbangga lah sebab susah mau tangga perempuan yang main sapek, main muzik. Kini tahu lah susah, limited. Lepasnya susah je mau tangga perempuan Muslim yang berminat dengan muzik, apatah lagi alat muzik tradisional sapek. Hadir bagi menyaksikan sejarah tercipta ini ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Umat Islam di Sarawak diseru untuk terus mempertingkatkan serta mengekalkan keamanan, keselamatan dan kestabilan sejajar dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan memberitahu, Al-Quran mengajar kita untuk saling hidup menghormati dan menghargai satu sama lain. Datuk Ahmad Awang Tengah menjelaskan apabila kukuhnya perpaduan, kestabilan dan keharmonian dalam masyarakat, ia pasti menjadikan masyarakat tersebut lebih kuat dan berupaya mencapai apa saja yang telah diusaha dan dirancangkan. Tambahnya, Al-Quran sentiasa memberi keutamaan kepada ilmu pengetahuan dan tuntutan berfikir kerana jatuh bangun tamadun sesuatu ummah berkenaan bergantung kepada kekuatan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Selain Al-Quran juga mengangkat tinggi martabat orang-orang yang berilmu. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi pada majlis perasmian seminar Al-Quran bersempena Majlis Tilawah Al-Quran dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak kali ke-61 di Kuching. Beliau dalam pada itu mahu agensi Islam di negeri ini untuk memperbanyakkan program pemahaman Al-Quran sehingga ke akar umbi, memandangkan masih ramai yang berharap majlis ilmu bersifat akademik dianjurkan. Seramai 350 orang peserta menghadiri seminar sehari tersebut. Seramai 249,000 individu di negeri ini masih belum mendapatkan suntikan dos penggalak vaksin COVID-19. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, dos penggalak amat penting untuk meningkatkan imunisasi badan dan melindungi kesihatan diri dari jangkitan wabak COVID-19. Jelas Datuk Ahmad Douglas Ugah setakat kemarin Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak memaklumkan 86.3% individu di Sarawak telah mendapatkan dos penggalak mereka. Beliau berharap mana-mana individu yang belum mengambil dos penggalak dapat memanfaatkan peluang yang disediakan kerajaan untuk kepentingan diri dan keseluruhan masyarakat. Pada masa sama, beliau sekali lagi menyeru orang ramai untuk kekal mematuhi prosedur operasi standard memandangkan varian Omicron lebih pantas menular. Sarawak mencatatkan 475 kes baharu positif COVID-19 semalam berbanding pada Sabtu iaitu 483 kes. Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata demikian semasa berucap merasmikan mesyuarat 3 tahun sekali Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Ranting Kampung Tengah Sepauh di Sepauh. Seterusnya ke perkembangan COVID-19. Kes baharu positif COVID-19 mencatatkan jumlah 475 semalam dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di seluruh Sarawak meningkat kepada 259,370. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan 3 daripada kes tersebut adalah kategori 3, 4 dan 5.
Daerah Kuching merekodkan kes tertinggi iaitu 181 kes diikuti dengan Miri 105 kes dan Sibu 86 kes. Tiada kes kematian dilaporkan dan kluster yang masih aktif kekal 3. Dalam kenyataan media yang sama, JPBN turut memaklumkan Polis Diraja Malaysia telah mengeluarkan 21 kompaun semalam atas kesalahan gagal mengimbas kod QR MySejahtera atau mencatat kehadiran sebelum memasuki premis dan pemilik premis gagal memaparkan had pelanggan di dalam premis serta tidak memakai pelitup muka. Kesemua kompaun itu dikeluarkan di daerah Kuching. Penyedia perkhidmatan telekomunikasi di Sarawak diseru untuk melabur di kawasan luar bandar. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi, ia adalah inisiatif dan usaha membantu kerajaan negeri menyediakan liputan internet ke seluruh kawasan terbabit. Datuk Julaihi Narawi memberitahu Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan bagi tujuan itu menerusi pembinaan menara telekomunikasi termasuk ke kawasan pedalaman negeri ini. Jelasnya pelaburan tersebut akan memberi manfaat kepada penyedia perkhidmatan berkenaan dalam tempoh jangka masa panjang selain ia memberi kemudahan kepada rakyat. Kerajaan negeri dan Persekutuan katanya kini sedang mempercepat usaha penyediaan jaringan internet dengan menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh agensi pelaksana. Tambahnya, penyediaan jaringan internet ini akan membolehkan aktiviti secara dalam talian termasuk pembelajaran dapat dilaksana dengan sasaran menjelang tahun 2025. Setiap kawasan di Sarawak diliputi dengan kemudahan internet. Datuk Julaihi berucap pada majlis perasmian seminar Al-Quran bersempena Majlis Tilawah Al-Quran dan menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak kali ke-61 di Kuching, mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Program Celik Suri yang difokuskan kepada golongan suri rumah amat bertepatan bagi meningkatkan kesedaran dari aspek keselamatan dan amalan pencegahan, terutama apabila berlaku kebakaran di kediaman mereka. Penolong Penguasa Bomba Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng Francis Aceh Anggai berkata, melalui program tersebut, maklumat dan mesej berkaitan aspek keselamatan kebakaran dapat disampaikan secara jelas kepada kaum wanita, khususnya suri rumah. Justru beliau memberitahu pihak Bomba sentiasa memberi kerjasama kepada kelab atau persatuan yang membabitkan wanita untuk menyertai program ini kerana ia merangkumi banyak skop seperti aspek keselamatan rumah panjang, perkampungan, rumah setinggan dan pangsa puri. Aktiviti ini kita memberi peranan kepada isi rumah berkaitan dengan aspek keselamatan, cara mereka untuk menghubungi pihak bomba dan memadam kebakaran pada peringkat awal. Beberapa peserta program Celik Suri dari Long Atip yang ditemui berharap agar program seperti ini dapat diadakan pada masa akan datang bagi menambahkan lagi pengetahuan golongan wanita, khususnya mereka yang mendiami rumah panjang. Bagi saya sendiri, kita tahu dalam mengikuti kursus seperti begini, kita tahu cara kita macam mana menyelamatkan diri semasa kebakaran. Kami ada dua buat role play, ikut yang mengajar, pegawai yang mengajar kami tadi diajar kami macam mana jika ada asap tebal dalam rumah semasa kebakaran. Kita mengikuti kursus ini sangat begitu baiklah. Terutama pada kami ibu-ibu yang tidak bekerja, terutama suri rumah lah. Seramai 60 orang sukarelawan menyertai program Youth of Strength and Happiness YOSH Jom Masuk Kampung JMK. Menurut Ketua Operasi My Fund Action Sabah Nur Syafiqah Kasim, program anjuran YOSH di bawah badan bukan kerajaan ini menyatuni penduduk di 3 buah kampung iaitu di Kampung Darul Islam Belimbing, Kampung Bakor Tengah dan Kampung Sindang. Nur Syafiqah memberitahu program ini memfokuskan pembangunan belia menerusi penganjuran pelbagai aktiviti yang mendekatkan golongan ini kepada masyarakat.
Dedahnya ini merupakan pertama kali pihaknya iaitu My Fund Action Sabah melaksanakan aktiviti di 3 kampung tersebut. Tambahnya program sebegini harus diteruskan kerana secara tidak langsung ia akan membantu memahami budaya di Bumi Kenyalang. Beliau menerusi kenyataan turut mendedahkan sukarelawan yang menyertai program itu terdiri daripada pelbagai universiti termasuklah Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia dan Universiti Putra Malaysia. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya agihan kotak rezeki umat iaitu keperluan asas dapur kepada penduduk memerlukan. Pelaksanaan program MyFit Motorsport 2021 di Miri dilihat mampu membangunkan sukan pemotoran di peringkat akar umbi. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak, Lamat Nyalau berkata, budaya sukan berasaskan sukan bermotor akan menjadi pemangkin kepada pembangunan industri sukan bermotor negara ini. Ditemui pemberita selepas merasmikan program berkenaan, Lamat Nyalau memberitahu sukan ini juga bertindak kepada perkembangan industri teknologi automotif negara. Beliau juga percaya ia mampu membuka peluang kepada pelbagai sektor lain seperti kejuruteraan automotif, pembuat alat ganti dan komposit serta pelancongan sukan bermotor. Justru beliau berharap program serupa akan diadakan di bahagian lain di negeri ini bagi mempromosikan sukan go-kart ini kepada masyarakat setempat. Sekian berita pagi Sarawak edisi Isnin 28 Februari. Layari portal berita-berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.